أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته أجمعين وبعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadil Ustaz Adil, ahli-ahli jawatan susra, tuan-tuan puan-puan mata Allah SWT. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita bersyukur kepada Allah SWT yang mana Allah SWT telah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita di atas dunia ini. Sejak kita lahir sampailah sekarang, nikmat yang tidak putus-putus yang Allah Ta'ala beri kepada kita, dan yang selalu kita ulang tuan-tuan, nikmat yang paling besar yang Allah Ta'ala berikan kepada umat manusia tidak lain dan tidak bukan adalah nikmat iman. Kenapa kita kata nikmat iman adalah nikmat yang paling besar? Ya, kerana hanya nikmat iman sajalah yang menjamin kesejahteraan dan keselamatan kita di hari akhirat nanti. Baik tuan-tuan, Allah SWT, kita sambung malam ni cerita kita tentang hajat. Walaupun tajuk kita asalnya adalah solat hajat, tetapi sebelum kita meminta dengan Allah Subhanahu Wa Taala hajat-hajat tertentu melalui solat kita, maka kita kenali dulu apakah hajat-hajat besar yang patut kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada 5 perkara yang disebutkan sebagai hajat yang paling utama sekali. Ya, disebutkan dalam dia berkait dengan maqasid asy-syariah. Maqasid syariah ni apa benda tuan-tuan? Maqasid asy-syariah ni adalah merupakan hikmah-hikmah ataupun rahsia-rahsia di sebalik setiap hukum-hukum yang Allah SWT turunkan kepada kita. Ya? Jadi dalam setiap perkara yang disyariatkan oleh Allah SWT, tak kira ya, sama dia merupakan satu perkara yang wajib ya, ataupun perkara yang sunat ataupun perkara yang dilarang dalam hukum syarak, dia ada hikmah-hikmah tersendiri. Okey? Contohnya apa dia? Contohnya kita solat. Apa faedah daripada solat ini? Apa hikmah dia? Apa kebaikan yang boleh kita dapat daripada solat? Kadang-kadang kita tak terasa benda ni. Ya, kadang-kadang tak terasa. Kita tak sedar bahawa sebenarnya kita sedang menikmati kehebatan solat itu tanpa kita sedari. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebutkan berkaitan dengan solat yang biasa kita dengar, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ya, sungguhnya solat itu boleh mencegah seseorang itu daripada melakukan perkara keji dan munkar. Baik tuan-tuan dan Allah SWT, bila kita solat ya, bila kita solat, walaupun kadang-kadang solat kita tak adalah sempurna mana ya, tetapi sebenarnya dia ada kesan. Dia ada kesan, cuma kadang-kadang kita tak sedar. Antara kesannya adalah ya, keinginan kita untuk melakukan kemaksiatan itu jauh berkurangan berbanding orang yang tak solat. Ya? Sebab bila kita solat ni, setiap kali katakanlah kita memang jaga solat kita 5 kali sehari semalam, itu tak termasuk yang sunat-sunat lagi, tambah pula yang sunat. Apatah lagi kalau kita solat tahajud, dia akan memberikan kekuatan yang luar biasa, yang mana insya-Allah dengan solat kita itu dia memang boleh ya, selera kita untuk melakukan kemaksiatan tak sama dengan orang yang tak solat. Walaupun mungkin masih ada. Bukanlah kata bila kita solat tu komplit terus jadi maksum ataupun jadi wali terus kan. Bila solat jadi wali, tak langsung tak ada keinginan untuk buat maksiat, tak. Dia akan ada. Sebab kita ni manusia. Kita bukan malaikat, kita bukan nabi, kita manusia biasa. Jadi bila manusia biasa, nafsu ni memang suatu perkara yang fitrah, yang Allah Ta'ala ciptakan manusia memang ada nafsu. Jadi nafsu tu sentiasa berlawan dengan kita. Ya, nafsu ni sentiasa ammaratan bisu. Inna nafsal ammaratan bisu. Nafsu ni sentiasa mendorong kita untuk buat maksiat. Tapi bila kita solat, ya, dia akan ada kekuatan dia. Dia ada kekuatan tersendiri yang kadang-kadang kita tak perasan pun. Jadi alhamdulillah, dengan sebab solat kita yang berterusan, yang istiqamah ini, kita dijauhkan oleh Allah SWT daripada melakukan dosa-dosa. InsyaAllah. Walaupun bukan tidak ada dosa langsung, tapi kalau bandingkan dengan orang yang tak solat, maka jauh lebih hebat orang yang bersolat ni, kerana dilindungi oleh Allah SWT dengan solat yang kita lakukan itu, insyaAllah.
Ya tuan-tuan Allah SWT, kalau kita tengok hajat-hajat manusia yang asasnya adalah agama. Sebab tu disebutkan dalam Daruriyat Al-Khamsah, ada 5 perkara asas yang sangat-sangat diperlukan oleh manusia. Yang pertamanya adalah agama. Sebab itulah Islam ini, sebab itulah dalam konsep maqasid syariah, agama adalah berada di tempat yang pertama sekali. Bila sebut agama, bukan sahaja agama Islam itu dilindungi oleh Allah SWT daripada sebarang pencerobohan ataupun gangguan. Bahkan Allah SWT meletakkan undang-undang khusus untuk jaga agama. Contoh apa dia? Contohnya kalau orang murtad, ya, kalau dia tak bertaubat, walaupun ada khilaf di kalangan fuqaha, tapi jumhur fuqaha mengatakan sesiapa yang murtad, ya, kalau dia tidak bertaubat dalam tempoh 3 hari, dia boleh dikenakan hukuman bunuh. Murtad. Sebab apa tu? Sebab nak jaga agama. Okey? Contoh. Kemudian letak di kategori yang kedua ataupun tempat yang kedua adalah nyawa. Agama sangat penting, itu asasnya. Yang kedua adalah apa, nyawa. Nyawa sangat penting, sebab itulah Islam melarang kita membunuh. Islam melarang kita buat benda-benda yang boleh menyebabkan kematian, sama ada diri kita ataupun orang lain. Itu dosa besar. Man qatala mu'minan faka'annama qatala an-nasa jami'a. Barang siapa yang membunuh satu orang mukmin, maka dosa dia sama seperti dia membunuh seluruh manusia. Besar dosa dia membunuh ni. Jadi oleh kerana pembunuhan nyawa ini sangat penting bagi manusia, maka Allah Ta'ala datangkan undang-undang khusus. Apa dia undang-undang dia? Undang-undang yang disebut sebagai undang-undang qisas. Qisas maksud apa dia? Qisas maksudnya hukuman balas. Kalau orang terbunuh, maka kalau dia dapati bersalah dia membunuh orang, maka dia perlu dibunuh. Hukum dia. Itu hukum qisas. Kenapa dia? Kenapa hukum-hukum yang kita tengok dalam agama ni, dalam Islam, boleh dikatakan berat-berat belaka? Semuanya berat-berat. Hukum mati, hukum sebat, hukum rejam sampai mati, hukum pancung, semua berat-berat. Kenapa dia berat? Kerana Allah Ta'ala Maha mengetahui. Yang manusia ni kalau letak bagi hukum ringan-ringan, dia buat main-main je. Dia buat main-main je. Sekarang ni hukuman berat macam mana pun, walaupun dia berat, tapi tetap ada tak orang buat? Ada orang buat. Tetap ada manusia-manusia yang degil dan keras kepala. Memang tak boleh lari lah. Zaman Nabi pun ada orang mencuri. Zaman Nabi pun ada orang berzina. Itu Nabi berada bersama mereka. Pun ada. Nak ceritanya manusia ni, letaklah hukuman apa benda pun, dia tetap akan ada orang-orang yang orang kata culas. Culas lah. Orang lain majoritinya baik, tetapi ada sebahagian kecilnya tetap berdegil, tetap langgar undang-undang, tetap langgar hukum. Akan ada manusia, tetapi majoriti manusia akan terkesan, akan mengambil pengajaran, akan berhati-hati apabila ada hukuman yang berat. Majoriti kita ni kalau undang-undangnya ringan, yang kita yang tak berasa nak buat salah ni pun berasa juga nak buat. Contoh macam saya selalu buat lah, traffic light. Langgar traffic light, denda dia sekarang 300 dah. Kalau RM30, lawat-lawat langgar je kan, RM30 je pun. Apatah lagi kalau RM3 kan, RM3 tak ada orang berhenti traffic light tu kan. Kalau RM3 je lah. Tapi kenapa hukuman dia mana semakin berat? Kenapa? Kerana manusia ni memang begitu. Kalau hukuman ringan-ringan, dia buat main-main. Sekarang ni tuan-tuan, orang yang mengedar dadah, yang mengedar dadah di Malaysia ni, kalau sampai satu dia punya berat tertentu, dia boleh dikenakan hukuman bunuh. Boleh digantung tu kan. Ada tak? Ada orang mengedar dadah? Masih ramai. Ramai. Itu dadah, maknanya mengedar dadah boleh dikenakan hukuman bunuh, tapi masih ada. Walaupun orang tahu itu hukuman bunuh, tapi tetap ada. Itulah manusia. Namanya manusia. Jadi baik. Jadi yang keduanya adalah, yang paling penting dalam kehidupan manusia adalah kehidupan, maknanya nyawa tu sendiri. Baik. Selepas tu letak di tempat yang ketiga adalah akal. Akal ni juga sangat penting. Sebab itulah Islam melarang kita daripada membuat satu benda yang boleh menghilangkan akal. Akal ni asas. Agama dah terjaga, nyawa dah terjaga, maka perlu ada akal. Akal juga perlu dijaga. Sebab itulah Islam melarang kita melakukan benda-benda yang boleh menghilangkan akal. Apa dia menghilangkan akal? Minum arak, ambil dadah dan sebagainya. Semuanya itu adalah
perkara yang boleh mengalah akal, maka Islam melarang kita melakukan perbuatan tersebut. Dia meletakkan hukuman yang berat. Minum arak walaupun hanya setitik. Kalau sabit kesalahan, setitik ini setitik, bukan banyak, bukan satu tempayan, setitik je. Kalau minum sabit kesalahan dia, boleh didenda sehingga 80 kali rotan. Dia minum bukan mesti sampai mabuk, tuan-tuan. Asal minum, namanya minum arak, maka dianggap telah sabit kesalahan yang boleh dikenakan hukuman sehingga 80 kali rotan. Sebab apa? Nak jaga manusia supaya jaga akal, supaya manusia, nak halang manusia daripada buat benda-benda yang boleh menghilangkan akal. Baik, selepas menjaga akal, menjaga zuriat, tuan-tuan. Zuriat ni pun sangat penting. Jadi sebab itulah kita sentiasa berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Artinya apa? Tuan-tuan, kita minta supaya Allah Taala berikan zuriat-zuriat yang baik kepada kita. Kita minta selalu. Ini di antara perkara yang perlu kita minta bila kita solat hajat. Inilah di antara doa-doa yang perlu kita minta, supaya kita nak zuriat yang salihah. Bukan setakat nak anak. Ramai orang dapat anak tapi tak carakan anak dia. Ada ramai orang yang beranak dibiarkan anak dia, tak didik dengan sempurna, tak didik dengan baik, tak didik mengikut keadaan yang telah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, contohnya. Jadi biarkan. Jadi ini satu perkara yang agak mendukacitakanlah, sebab zuriat ini penting bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Selalu saya sebut, untuk kita masuk dalam syurga Allah SWT ini, dia tak boleh bekerja berseorangan. Hari ni pun kita kerja, apa benda bentuk kerja pun kita perlu bantuan orang lain. Satu organisasi, satu syarikat tak boleh dia bekerja seorang untuk maju. Katalah bos dia sangat hebat, bos dia, pemilik syarikat sangat hebat, boleh tak dia bekerja sendiri? Tak boleh, tuan-tuan. Dia kena ada dia punya, kalau bos dia ada pembantu bos dia, dia ada orang-orang bawahan dia, ada pekerja-pekerja dia, ada yang bekerja paling bawah, yang bahagian buruh dan sebagainya. Jadi nak memajukan itu, dia tidak boleh bekerja seorangan. Itu cerita dunia, tuan-tuan. Itu cerita dunia. Ini ceritanya akhirat, yang mana kehidupannya adalah kekal abadi. Kalau masuk syurga tu, masuk syurga selama-lamanya, tak keluar-keluar dah. Kalau dapat nikmat syurga, nikmat selama-lamanya, tak akan berhenti nikmat itu. Jadi kalau kita nak hidup di akhirat dengan nikmat yang begitu hebat yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kerjanya lagi payahlah berbanding kerja dunia. Jadi sebab tu dia tidak boleh bekerja berseorangan. Jadi nak kita kerja dunia, kita sibuk dengan orang kata teamwork. Tapi untuk akhirat kita jarang-jarang fikir. Jarang-jarang kita fikir untuk hidup akhirat, macam mana kita nak cari tim, macam mana kita nak cari orang yang boleh bantu kita masuk syurga. Sebab benda mahal ni, tuan-tuan, bukan semua orang boleh dapat. Kita perlu bantuan. Siapa boleh bantu kita? Antaranya adalah isteri kita. Tapi syarat, isteri kita ataupun suami boleh bantu antara satu sama lain untuk kita masuk syurga. Macam mana suami boleh bantu isteri yang masuk syurga? Contohnya, suami mendidik isterinya dengan baik. Sebelum kahwin, contohnya, isteri tak solat. Contoh. Jadi bila kahwin, suami mengajar isteri dia bersolat. Maka setiap kali isteri dia solat, maka suami akan dapat pahala selama-lamanya. Selagi mana isteri dia solat, selagi itulah suami itu akan dapat pahala. Jadi isteri itu telah membantu suami itu untuk mendapat pahala dan memasukkan dia dalam syurga. Tambah amalan dia. Walaupun dia duduk saja-saja, tapi isteri solat kat rumah contohnya. Kita dekat surau ni dapat pahala. Kita punya dapat pahala, dia punya pun dapat pahala, tapi Allah Ta'ala bagi sama macam orang yang melakukan solat. Artinya seolah-olah suami itu bersolat 2 kali lah maghrib. Seolah-olah macam tu lah. Kita solat maghrib, kita dapat pahala, kita dapat pahala. Isteri solat, dia dapat pahala tak? Isteri solat dapat pahala. Tetapi oleh kerana kita yang menyebabkan isteri kita tu solat, maka kita akan dapat pahala sama macam isteri kita dapat. Yang kita sendiri pun dapat, yang isteri kita pun dapat juga. Penuh, tuan-tuan. Penuh dapat. Sebab Allah Nabi SAW bersabda, ad-dalu 'alal khair kafa'ilihi aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menunjuk
ya, ataupun untuk orang yang membimbing orang lain untuk melakukan satu-satu amal yang baik, maka ganjaran pahalanya sama macam orang yang melakukan perbuatan tersebut, dan dia tidak mengurangkan sikit pun daripada pahala orang yang buat tu sendiri. Itu baru seorang isteri, tuan-tuan. Kalau lagi ramai, lagi banyaklah pahala dia. Contoh. Kemudian isteri pula, kita tadi dah ajar isteri. Kemudian isteri pula ajar anak. Baik, kita ajar isteri, kita dah tak ajar anak. Contoh, kita biarkan isteri kita kata duduk kat rumah, dia tak kerja, dia jaga anak je. Seorang beranak, dia ajar. Daripada dia kecil tu belajar alif bata, dia ajar. Baca Quran dia ajar, solat dia ajar, akhlak dia ajar. Setiap amalan anak tu isteri akan dapat. Dia dapat pula. Tapi kita dapat tak? Kita juga dapat, sebab kita yang ajar isteri kita. Allahu Akbar. Inilah tim-tim kita, tuan-tuan. Inilah tim-tim yang akan membantu kita masuk syurga. Downline. Betul lah, cantik Ustaz. Konsepnya macam downline, kita buat bisnes MLM, tuan-tuan. MLM. Dah tak satu level tu, contohlah macam saya ada satu level tu 16 orang. 16 orang. Kalau 16 tu dia cari seorang, jadi 32 kan. Kembang subhanallah. Inilah betul lah konsep tu. Lupa saya, lama tak buat MLM. Tak ingat konsep tu. Downline. Dia konsep yang sama, tuan-tuan. Kalau kita bawa dalam agama ni, dia sangat cepat berkembang. Dan itulah orang yang akan, walaupun kita dah mati, walaupun kita dah mati, insya-Allah mereka inilah yang sentiasa membantu amalan kita bertambah. Walaupun contoh, mungkin masa kita mati tu kita tak layak masuk syurga, tapi amalan-amalan mereka ini akan meningkatkan amalan kita, meningkatkan, menambah walaupun kita dah berhenti dah. Jadi ada harapan, insya-Allah, maka satu ketika sampai tahapnya sebelum Allah Taala bangkit kita di akhirat, sampai level kita untuk melayakkan kita masuk syurga, walaupun amalan kita sebenar yang kita buat sendiri tak cukup, tuan-tuan. Inilah penting zuriat. Inilah pentingnya zuriat. Sebab itulah Islam sangat-sangat menjaga zuriat. Okey, bagaimana Allah Taala ataupun Islam menjaga zuriat ini supaya memastikan zuriat kita dapat ni zuriat yang bagus, zuriat yang solehah. Allah Taala memerintahkan kita supaya berkahwin. Kahwin barulah dianggap sebagai keluarga, dia anggap sebagai family. Kalau tak kahwin, bukan keluarga. Walaupun anak 20-30 pun, tetapi dia tak kahwin, itu bukan dianggap keluarga. Itu bukan dianggap keluarga dalam Islam. Jadi keluarga ni mesti melalui perkahwinan, dan mengharamkan perzinaan. Kenapa Allah Ta'ala haramkan zina? Sebab zina ni melahirkan anak-anak yang di luar nikah. Apa kesan anak luar nikah? Kesannya adalah, antaranya adalah anak-anak ini tidak akan dijaga. Ayah pun tak mengaku anak. Contohnya ayah buat dah bersalin, dah beranak, tinggal, tak ada orang nak jaga. Contohnya. Jadi mak pun kadang-kadang oleh kerana bukan anak dia betul, kadang-kadang dibiar je. Kadang-kadang yang lebih dahsyat, dicampak dalam tong sampah, tuan-tuan. Inilah masalahnya. Ini kesan daripada zina. Ini adalah kesan daripada zina. Sebab itulah Allah Ta'ala maknanya mewajibkan mereka yang melanggar melanggar prinsip ini, melanggar yang disebutkan sebagai hifzu an-nasal ini, menjaga keluarga atau menjaga keturunan ini. Siapa yang melakukan berzina, maka dikenakan hukuman yang berat. Apa hukuman dia? Hukuman dia seperti mana kita selalu jelaskan, untuk mereka yang belum berkahwin melakukan zina, dia kena rotan sebanyak 100 kali. Dah kahwin, rejam sampai mati. Punyalah berat, tuan-tuan. Kenapa tu? Nak jaga family, nak jaga keluarga, nak jaga keturunan, tak nak bercampur aduk, tak tahu ayah siapa. Berat hukuman dia. Rejam sampai mati. Dan yang terakhirnya adalah harta. Menjaga harta. Hartanya juga dijaga oleh Allah SWT, sebab Allah Ta'ala tahu manusia ni sayang pada harta dia. Cuma kalau kita tengok, tuan-tuan, susunan dia yang atas sekali agama, yang bawah sekali nombor 5 adalah harta. Kalau kita cek diri kita, kalau kita tengok sekitar kita, keliling-keliling kita ni, tuan-tuan, agak-agak yang mana diutamakan oleh manusia? Nombor 1, agama. Kategori utama.
Tetapi yang last sekali adalah harta. Kalau kita cek di kita lah sendiri, tak payah cek orang lain lah. Yang mana yang paling kita utamakan? Agama ke harta? Yang mana? Harta ke agama? Kebanyakan daripada kita, termasuklah saya sendiri tuan-tuan, harta lebih utama sebenarnya bagi kita. Walaupun kalau ikut dalam aturan dia, turutan dia, yang paling utama kita kena berikan tumpuan, fokus kita adalah agama. Sebab agama lah bawa kita ke akhirat. Agama lah yang menentukan sama ada kita bahagia atau tidak di akhirat nanti, syurga ataupun neraka. Tapi yang kita utamakan sekarang adalah dunia, harta tuan-tuan. Tengok surah kita lah. Mudah je Ustaz nak tengok keutamaan. Surau agama tak? Surau berkaitan dengan agama. Tapi berapa ramai orang nak datang ke surau? Berbanding dengan orang cari harta. Cari harta, setiap hari orang keluar berjam-jam. Bukan salah, bukan kita kata nak salah cari harta tuan-tuan, tapi nak tengok dia punya, nak buat perbandingan sejauh mana kita serius untuk mencari agama, untuk mendapat kejayaan dalam agama atau berkaitan dengan kehidupan akhirat berbanding dengan dunia. Okay, berapa ramai orang, berapa jam kita habiskan masa untuk dunia kita, untuk kerja kita, untuk rezeki kita? 7 jam, 8 jam sehari tuan-tuan. Ada kadang-kadang lebih daripada itu. Untuk akhirat kita berapa jam? Tak banyak jam tuan-tuan, sikit je. Itu yang solat. Kalau yang tak solat, jauh lagi lah. Jadi sebab itulah tuan-tuan, hari ni bila kita tengok buat kita perbandingan demikian, maka sangat jauh. Cuma dalam Islam ni kehebatannya adalah begini. Walaupun kita tak nampak macam kerja, tak nampak macam dunia semata-mata, tapi sebenarnya yang dunia tu boleh di-convert, boleh ditukar kepada akhirat. Macam mana cara dia? Dengan cara yang sangat mudah, iaitu kita perbetulkan nawaitu kita, niat kita mencari rezeki kerana Allah. Apa hukum mencari rezeki tuan-tuan? Hukumnya kalau kita ada tanggungan wajib. Kalau kita pergi kat situ lah. Jadi kita kena fahamlah bahawa kerja ni aku turun ni, ya Allah, aku nak cari rezeki. Aku nak cari rezeki, ya Allah. Aku turun ni kerana-Mu, ya Allah, mencari rezeki. Dan mencari rezeki ni satu kewajipan aku yang Kau wajibkan ke atasku, kerana aku ada anak, aku ada isteri, tak kena jaga, kena bagi nafkah. Maka hukum dia apa dia? Wajib. Aku buat yang wajib, baik tak? Baik. Dapat pahala tak? Dapat pahala, insya-Allah. Maka bila kita niat bekerja tu kerana mencari redha Allah, menunaikan arahan Allah, iaitu mencari rezeki untuk anak isteri kita, maka jadilah kerja itu sebagai ibadah. Jadi tak rugi jugalah. Kita kerja 7 jam, 8 jam, insya-Allah kalau niat kita baik dan perbuatan kita, cara kita kerja itu bertepatan dengan hukum syarak. Itu syarat dia. Tak boleh ikhlas saja, tapi ponteng. Contoh ikhlas lillah ta'ala ni kerja, tapi ponteng kerja contohnya. Ikhlas kerja, masuk lambat, tak boleh tuan-tuan. Ikhlas bekerja kerana Allah, cari rezeki kerana Allah, menipu. Bila bos tak ada, lihat je kerja. Bila bos ada, laju je kan. Contoh, maka itu tidak bertepatan dengan hukum syarak. Tak boleh, tak jadi tuan-tuan. Orang kata mengular, mengular. Ada istilah orang mengular. Jadi ini tak boleh tuan-tuan. Sebab bila kita berniat kerana Allah, maka kita kena pastikan bahawa apa yang kita lakukan itu bertepatan dengan hukum Allah. Artinya apa dia? Matlamat tidak menghalalkan cara. Matlamat kita ikhlas kerana Allah, tapi cara tak kena. Cara tak betul. Kerja main-main. Apatah lagi kalau melibatkan apa dia? Menyalahgunakan harta syarikat contohnya. Menyalahgunakan harta kerajaan contohnya. Kita bekerja, guna peralatan-peralatan kerajaan contohnya untuk membuat perniagaan contohnya, berniaga. Ada telefon dekat office, promosi perniagaan contohnya, guna telefon pejabat contohnya. Maka apa hukumnya? Tak boleh tuan-tuan. Jadi tak selari dengan dengan niat kita yang bekerja kerana Allah SWT. Baik tuan-tuan, Allah SWT. Berbalik kepada cerita kita tentang maqasid yang kelima ini, iaitu hifzul mal. Mana Allah Ta'ala memang menjaga, ada meletakkan undang-undang tertentu untuk jaga harta, supaya harta kita ni tidak
boleh dirampas, dicuri, ya, diambil oleh orang lain tanpa keizinan kita. Sebab harta ni payah tuan-tuan. Walaupun kita kata tadi harta ni nampak macam, bila sebut harta je nampak macam dunia je, tak. Harta ini boleh membawa ke akhirat. Ya, kalau didapatkan harta itu dengan cara yang betul, tak salah. Kita bekerja, ya, macam saya pesyarah, tak adil pesyarah contohnya. Kan, tuan-tuan mungkin bekerja kat mana-mana lah, mana-mana tempat, cikgu ke, pegawai ke apa, kerja kilang ke, apalah, tak kisahlah. Yang penting kerjanya adalah halal. Okey? Bila kita kerja halal, maka itu adalah diharuskan, dibenarkan dalam hukum syarak. Okey? Jadi Allah Ta'ala ini maha adil tuan-tuan. Allah Ta'ala maha adil, Allah Ta'ala itu maha bijaksana, dan apa saja yang diberikan pada kita, kadang-kadang bukan pilihan kita pun. Memang sejak lahir kita Allah Ta'ala dah tentukan. Saya kerja pesyarah, tuan-tuan mungkin kerja yang berbagai-bagai, mungkin ada yang meniaga dan sebagainya, bukan dia cikgu. Itu semua adalah ketetapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab apa? Sebab kalau Allah Ta'ala buat sama je semua, masalah hidup kita. Sama je semua. Semua pegawai belaka, tak ada orang nak kerja kat bawah. Masalah tuan-tuan. Semua jadi tokek belaka. Siapa nak kerja kat bawah? Contohnya kan. Jadi tak boleh. Memang Allah Ta'ala buat tu sangat cantik, sangat mana adil lah cara. Tapi tidak bermaksud bahawa kalau orang yang ditakdirkan macam saya tuan-tuan. Saya orang kampung. Ya, mak ayah menolong kita. Tapi kita tidak boleh serah bulat-bulat kepada takdir. Bila mak ayah kita menolong kita, adakah kita mesti menolong kita? Tak semesti tuan-tuan. Kita boleh ubah, boleh ubah. Macam mana cara dia? Antaranya ialah dengan belajar. Contohnya usaha. Jadi mak ayah kita pun walaupun dia tak ada ilmu, contohnya, tapi dia tahu ilmu tu penting. So dia ajar kita. Dia hantar kita ke sekolah, hantar kita ke universiti. Jadi boleh berubah. Tapi kalau kita dah try cuba-cuba, tak boleh berubah juga, tak apalah nak buat macam mana. Kita dah berusaha kan. Itulah ketetapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi asal saja kita berusaha mencari harta dengan cara yang betul, tidak terlibat dengan benda-benda haram, maka setiap apa yang kita hasilkan, maka itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Dalam ini disebutkan bahawa harta ini sangat penting bagi manusia. Bahkan dikata dunia ini tidak boleh berdiri dan bergerak kecuali dengan harta. Hari ini dunia ni akan stop kalau tak ada harta. Tak ada apa boleh buat tuan-tuan. Aktiviti yang ada hari ini akan terhenti bila tidak ada harta. Macam mana tuan-tuan? Contoh mudah lah. Contoh mudah. Saya nak datang kat sini, kat surau, nak bagi ceramah. Tapi saya tak ada duit nak isi minyak kereta. Contoh kereta ada, minyak tak ada. Duit tak ada, habis. Boleh bergerak tuan-tuan? Tak boleh gerak. Kalau kita pergi belakang lagi, duit tak ada nak beli kereta, tak ada kereta. Nak beli kenderaan, tak boleh beli kenderaan. Nak bayar Uber, nak bayar Grab pun tak ada duit. Maksud harta kan. Boleh bergerak, tak boleh gerak, mati tuan-tuan. Kipas-kipas ni, ekor-ekor semua terhenti bila tidak ada duit. Kereta-kereta di jalan tak akan berjalan kalau tak ada duit. Ibadat haji boleh berjalan, kalau tak ada duit tak boleh tuan-tuan. Nak solat kena ada pakaian, tak ada pakaian boleh solat, tak boleh solat tuan-tuan. Segala-galanya memerlukan duit. Walaupun kita kata, orang putih kata apa dia? Awal-awal kata apa dia? Money is not everything. Money is not everything, tapi everything needs money. Kan? Money, duit bukan segala-galanya. Kita tengok orang kaya, kita rasa seronok, masya-Allah kayanya kan. Mewahnya hidup kan. Contohnya kereta besarnya dengan macam-macam lah. Dengan rumah yang besarnya, holiday setiap tahun, pusing dunia. Kita rasa hebat kan? Memang hebat. Memang hebat. Tetapi adakah mereka bahagia? Belum tentu tuan-tuan. Harta boleh membantu orang bahagia, tetapi bukan semua orang ada harta bahagia. Ramai orang dah harta bunuh diri tuan-tuan. Ada orang ramai harta nak tidur pun tak boleh. Tak lena tidur tuan-tuan. Apa? Sebab apa? Sebab takut ada orang rompak. Kan? Kita kereta buruk-buruk kita tuan-tuan, kita parking kat luar, kita tak risau. Cuba kereta beli 1 juta tuan-tuan. Nak parking kat luar tak berani tuan-tuan. Nak parking tu takut orang koreh lah macam-macam kan. Koreh macam-macam kan. Sebab apa? Jiwa tak tenang.
So baiklah kita sederhana, pakai kancil, pakai azia, pakai azar, okeylah, jiwa tenang kan. Tak ada dah fikir tidur lena kan. Ya. Kalau kita kereta mahal-mahal tak lena tidur. Jadi ada kelebihannya kita hidup dalam keadaan yang sederhana. Harta penting. Kan? Jadi sangat penting Islam. Jadi Islam oleh kerana Allah Ta'ala tahu bahawa harta ni sangat penting bagi manusia, maka Allah Ta'ala letakkan undang-undang untuk jaga harta, sebab harta ni diperlukan oleh manusia. Harta ini sangat diperlukan oleh manusia. Jadi Allah Ta'ala jaga harta ni supaya apa? Supaya tidak ada orang yang mudah-mudah pergi cari, pergi rompak, pergi curi, pergi rampas. Jadi dia menyusahkan manusia. Sebab tu Allah Ta'ala letak undang-undang. Undang-undang berat, tuan-tuan. Undang-undang orang yang mencuri harta orang lain, kalau sabit kesalahan dia, boleh dikenakan hukuman potong tangan, tuan-tuan. Berat tu hukuman tu. Mana dosa besar? Mencuri dosa besar. Sebab itulah dia punya balasannya berat. Balasannya boleh dipotong tangan kalau mencuri, tuan-tuan. Kan? Sebab apa? Sebab Islam mengiktiraf pemilikan harta. Tak masalah, tuan-tuan. Carilah harta. Bahkan dalam buku saya pun saya sebut kenapa saya tidak jadi jutawan. Dalam buku saya sebut kenapa saya nak jadi jutawan, dan berusaha sampai sekarang, tuan-tuan, berusaha nak jadi jutawan. Belum sampai lagi lah. Mudah-mudahan lepas pencen jadi jutawan, insya-Allah. Kalau tak pun jutawan rupiah lah. Cepat sikit. Baik, tuan-tuan, kenapa perlu jadi jutawan? Kerana jutawan ini ada banyak kelebihan dia. Tak payah jutawan lah, kalau kita jadi kaya pun alhamdulillah, satu kelebihan. Kenapa kelebihan? Dan kelebihan inilah yang dicemburi oleh ramai sahabat di zaman Nabi. Kenapa sahabat-sahabat mencemburi sahabat-sahabat yang kaya? Sebab orang kaya di kelebihan dia boleh berinfak di jalan Allah. Untuk berjihad, Nabi nak pergi perang, bagi unta, bagi kuda, bagi peralatan perang. Itu adalah satu ganjaran yang sangat besar. Tapi orang miskin tak dapat bagi apa-apa. Orang miskin dia beribadah, solat, puasa, zakat, bangun tahajud malam, baca Quran. Orang kaya boleh buat. Orang kaya yang beriman boleh buat benda yang sama. Tapi kekurangan orang miskin adalah dia tidak boleh nak infak. Itu kekurangan dia. Jadi kelebihan orang beriman dalam masa yang sama berharta ini sangat banyak, tuan-tuan. Dalam apa saja yang kita buat hari ini memang perlukan harta. Islam berkembang, insya-Allah, tuan-tuan, lebih pesat kalau ramai orang-orang yang beriman ini mengeluarkan zakat. Islam boleh berkembang, tuan-tuan. Sebagai contoh mudahlah. Kalau kita ada duit, tuan-tuan, kita boleh gaji pendakwah full time, tuan-tuan. Contohnya pelajar-pelajar yang keluar daripada Azhar, keluar daripada USIM ke, yang bidang dakwah. Kita ada duit, tuan-tuan, kita panggil, mai, kita bagi kursus sikit, awak kerja awak berdakwah je siang malam. Bagi gaji 3,000 dia. Nak tak, tuan-tuan? Nak. Kerja dia berdakwah je. Ceramah sana, ceramah sini, ceramah mana berdakwah. Gunakan Facebook, gunakan TikTok, gunakan segala. Kerja awak berdakwah je, saya berdakwah. Bagi RM3,000, tuan-tuan. Kalau kita ada duit banyak, kita boleh cari pelajar-pelajar yang baru grad, contohnya, yang ada kemampuan untuk berceramah, menyebar ke Islam. Berkembang tak Islam, tuan-tuan? Berkembang. Tapi kelemahan kita hari ni, tuan-tuan, kita tengok hari ni antara kelemahan kita ialah kita kurang dana. Jabatan Agama Islam berapa ramai pendakwah dia? Tak ramai. Tak ramai yang dia boleh hantar. Contohnya masuk dalam hutan tempat orang asli tu tinggal, bagi gaji, duduk sana, dakwah. Pergi macam tu je. Kebanyakan saya pergi kawasan-kawasan orang asli, tuan-tuan. Ada kawan-kawan ajaklah pergi. Tak ramai. Lepas tu ramai yang keluar daripada Islam balik. Masuk-masuk Islam tinggal. Tak boleh. Islam ni bukan touch and go. Dia kena duduk, didik, mana latih dia, teruskan kehidupan dia begitu sampai dia betul-betul kuat. Baru boleh tinggal. Kalau tak boleh tinggal. Tinggal dia akan kembali kepada kehidupan asal sebab pengaruhnya sangat besar. Mana yang lain tak masuk Islam contohnya. Yang masuk Islamnya 10 orang, dalam kampung tak ada beratus orang. Jadi yang beratus orang ni akan mempengaruhi yang 10 orang ni. Contohnya, kan? Tapi kalau kita ada duit, kalau ada jutawan-jutawan yang banyak duit tu, bagi duit upah, bagi gaji pada pendakwah full time. InsyaAllah Islam akan berkembang lebih luas. Sebab nak harapkan kita, tuan-tuan, kita pun sibuk masing-masing. Nak ceramah pun kadang-kadang pun tak ada masa, tuan-tuan. Itu orang yang ada sedikit ilmu lah.
Kan? Nak berceramah. Ceramah pula orang tak nak dengar. Sebab kita bukan selebriti je tu. Macam ni lah. Gimana-mana macam ni kan. Jadi Alhamdulillah, sekarang ni kita ada banyak channel kan. Kat depan saya ni ada 2 channel. TikTok ada, Facebook pun ada. Kan? Jadi saya ceramah depan tak ramai pun tak apa. InsyaAllah yang lain tu ada. Boleh tengok kan. Dekat TikTok pun ada yang like pun 1000 lebih. Kan? Jadi Alhamdulillah, maknanya keadaan berdakwah kita hari ni lebih terhadapan. Maknanya walaupun tak ramai kat depan kita, tak apa, kita datang, insya-Allah mudah-mudahan ilmu itu tetap tersebar insya-Allah. Kan? Jadi baik tuan-tuan, berbalik pada harta tadi, memang kita sangat memerlukan harta, dan ini adalah satu perkara yang normal. Kasih dan sayang pada harta, suka harta, cinta pada harta adalah perkara yang normal. Kalau orang tak suka harta tu tak normal. Sebab apa? Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kamu ni wahai manusia memang suka harta ni, kesukaan yang sangat hebat. Suka sangat-sangat harta. Suka cari harta. Dia sebenarnya cari harta ni tak suka sangat. Kalau dapat harta tu suka. Kadang-kadang saya bincang dengan anak-anak, bila cerita nak berniaga, nak buat tu buat ni, tak minat lah dia kata. Ada anak-anak dia tak minat kata dia. Saya kata minat tu tak penting. Minat itu akan datang bila masuk duit. Buatlah dulu. Kan? Ramai orang tak minat pun bekerja. Saya kata saya minat macam mana? Saya minat duduk kat rumah, guling, masuk duit. Itu saya minat. Okey. Kerja dia tak suka. Kan? Secara umumnya. Tapi kita terpaksa sukalah sebab tidak ada pilihan. Kita kena pergi kerja. Kan? Sebab tu dah bila tunggu pension ni rasa seronok, rasa nak pension ni. Rasa nak duduk. Mana tak ada orang kata tak ada apa? Tak ada komitmen yang tetap lah. Tapi cari rezeki tu kena juga. Ramai lagi budak-budak kat bawah ni. Berbelah-belah lagi kat bawah ni. Walaupun dah pension ni. Yang kecil sekali baru 5 bulan tuan-tuan. Bayangkan saya pension nanti anak umur 9 bulan. Pension anak umur 9 bulan baru. Panjang lagi perjalanan ni tu. Jauh lagi tu. Jadi walaupun saya pension tapi tak boleh pension. Maksud gitulah. Pension kerja secara asasi lah. Mana kerja dekat USN tu bukan pension lah. Tapi kerja cari duit wajib kena buat juga. Tak boleh lari tuan-tuan. Nampak macam mana? Itu pilihan yang Allah Ta'ala letakkan pada kita tuan-tuan. Jadi berkaitan dengan harta ni, memang manusia memang sayang harta, itu adalah normal. Kalau orang tak suka harta, tak normal tuan-tuan. Jadi tidak ada masalah. Kalau orang kata saya sayang harta, saya suka harta, tak ada masalah. Memang begitulah ya Allah Ta'ala ciptakan manusia ni. Baik. Jadi oleh kerana manusia ni memang suka pada harta, dan dia adalah merupakan satu bentuk yang fitrah, jadi ada kebaikan-kebaikan. Kenapa? Kerana harta ni ada banyak kebaikan dia. Contohnya, orang yang ada harta, kemudian Allah Ta'ala sebut dalam ni kelebihan dia, adalah Allah Ta'ala sebut dalam Quran, auzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa 'alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ini kelebihan orang yang ada harta. Orang tak ada harta tak ada peluang ni tuan-tuan. Apa yang dibuat oleh mereka yang ada harta? Yunfiquna amwalahum, mereka itu menginfakkan harta mereka bil-laili wan-nahar, malam siang infak. Pergi mana-mana keluar duit derma, keluar duit bantu orang miskin, keluar duit dekat masjid, keluar duit kat surau, pergi mak tahfiz bagi duit, orang nak belajar bagi, orang nak berdakwah bagi. Allahu akbar. Hebat yang tuan-tuan orang kaya ni. Kan? Itulah sebab saya nak kaya tuan-tuan. Saya rasa nak sangat berinfak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Sebab sekarang ni kita banyak dapat pahala niat tuan-tuan. Orang datang minta duit kan. Bolehlah bagi RM1 2. Nak bagi banyak tak mampu. Kita pun berangan-angan lah dalam hati, Allah, kalau lah kau bagi kaya, insyaAllah kau bagi lebih lagi. Dapat pahala niat? Dapat pahala niat lah tuan-tuan. Tapi tak sama pahala bagi. Kan? Orang yang infak betul-betul, orang bagi RM10, yang kita bagi RM1, sama tak tuan-tuan? Kalau sama niat dia ikhlas, tak sama. Yang RM10 tu dia ikhlas juga. Kita bagi RM1 ikhlas, mana lebih baik? Baiklah yang RM10. Kecuali kita bagi RM1 ikhlas, yang RM10 tak ikhlas, tu kita lebih baik. Tapi kalau sama-sama ikhlas, kalah lah kita.
Kalah lah kita. Jadi sebab itulah sebenarnya tuan-tuan, kalau kita ada duit, ada harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita guna duit yang betul, insya-Allah duit kita itu akan nanti membawa kita ke syurga, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala, waktu isyak pun dah masuk, kita berhenti di sini. Mudah-mudahan Allah Taala menjadikan kita orang-orang yang kaya, tuan-tuan. Yang kaya, yang beriman kepada Allah Taala, yang infak hartanya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, biar kita kaya dunia, kaya di akhirat juga, insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, insya-Allah. الله أكبر الله أكبر الله